Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Okey, kembali lagi abang dan kakak. Rancangan kita sambungan kepada yang tadi tu Okey, tadi kita dah cerita dah dia punya trend yang meningkat di mana pekerja mahir, ekonomi yang stabil semua. Okey, so ini keadaan yang sama lagi, tapi kita nak ceritakan dari sudut pandang yang berlainan pula. Okey, macam mana trend ini terjadi? Dan cerita yang kita nak tengok kat sini adalah dari segi gaya pengurusan. Okay, dia nak dua gaya pengurusan lah. Secerita banyak sikit. Jadi kita boleh pilih yang mana satu kita nak. Okay. Jadi apabila trend tu meningkat, pastilah kerana gaya pengurusan itu yang bagus kan. Gaya pengurusan maksudnya management tu memberikan banyak benda-benda input-input yang positif kepada semua staff. Okay. So macam mana cerita dia sah? Yang pertama adalah gaya pengurusan sokongan. Okay, sokongan dekat sini adalah ada hubungan ataupun jambatan komunikasi yang baik antara pekerja dan juga bos. Okay, benda ni kalau kita panggil, dia panggil open door policy. Di mana mana-mana pekerja dia boleh masuk terus kepada office bos dia untuk menceritakan masalah dan sebagainya. Sir, bukan macam tu sir. Tak. Dalam normal punya company, contoh staff, dia kena cerita dekat dia punya supervisor. Supervisor dia akan cerita kepada chief supervisor. Chief supervisor pula akan cerita kepada manager. Manager baru boleh cerita kepada board of director ataupun CEO. Nampak tak? Dia ada macam chain of channel dekat situ. Oh, sir, tak boleh lah kiranya staff tu terus jumpa dengan CEO. Selalunya tak boleh. Selalunya dia ada step-step dia tu lah. Okay. Tapi tak best lah macam tu sir. Dia bukan masalah best tak best kat sini. Dia masalah dia, benda ni dia panggil efficiency. Sebab kalau semua orang boleh terus jumpa dengan atasan dan tak ada hierarki tu, dia takut jadi berterabur je. Dia bukan tak nak jumpa. Sebab cumanya dia takut berterabur dan dia takut maklumat yang dia dapat tu kurang tepat. Jadi makin susah tak? Makin susah. So macam gitu. Oh, okay sir. Tapi gaya pengurusan sokongan ni di mana dia memupukkan hubungan baik tu. Maybe boleh jumpa, maybe tak boleh jumpa secara direct, tapi hubungan tu baik. Dekat sini selalunya yang saya pernah tengok company macam ni adalah company yang dia ada pengawas. Kalau ada macam manager yang jahat ataupun ada staff yang buat benda-benda onar lah, kita panggil benda-benda yang menjatuhkan company, dia akan terus ambil tindakan. So dia make sure the harmony is there. So macam tu. Itu gaya pengurusan sokongan. Okay, gaya pengurusan sederhana, saya pun tak tahu kenapa nama dia sederhana, tapi senang ya. Sederhana ni maksudnya majikan tu sentiasa memberikan semangat dan dorongan kepada pengerja. So maksudnya kat sini, maybe dia bukan gaya, dia sederhana ni kat sini, okay, yang senang kita hafal. Kalau gaya pengurusan yang level tinggi, pengurusan je yang tentukan, pekerja ikut je. Okay, ataupun gaya pengurusan rendah, pekerja ikut pekerja, pengurusan just tengok je. So kat sini dia ambil pendekatan sederhana, tengah-tengah dia macam mana? Maksudnya pekerja separuh, majikan separuh. Majikan jaga pekerja dengan baik, bagi motivasi dengan baik, so pekerja boleh buat kerja dengan bagus. So macam tu lah. So itu cerita dia. Yang ketiga adalah demokratik. Demokratik ni demokrasi di mana ada tolak ansur. Ada masa majikan menyatakan polisi yang perlu diikut oleh pekerja, dan ada masa pekerja menyatakan aduan yang akan diikuti oleh majikan. So dua-dua kena tolak ansur dekat sini. Dia tak boleh majikan je betul dan dia tak boleh pekerja je sentiasa betul. Dia tengah-tengah. So macam tu tu demokratik. Okay, yang ini ada satu lagi, nama dia adalah laissez-faire. Oh, sir, laissez-faire macam mana? Laissez-faire ni adalah like macam freedom. Dia bagi kemudahan, dia bagi keselesaan. Yang ini satu contoh yang saya pernah dengar adalah company Netflix. Company Netflix dia ada pernah buat macam tu, di mana pekerja dia cutilah bila-bila masa, masuklah bila-bila masa, yang penting output ataupun kerja tu siap. Wow, sir, seronoknya. Tak seronok. Tak seronok.
Sebab kita dapati manusia dia senang kalau ada aturan. Bila dia terlampau bebas tanpa sebarang aturan, dia boleh jadi kucar kacir balik. So sebenarnya yang dapat bertahan dengan cara kerja Netflix tu hanyalah individu-individu yang berprestasi tinggi. It turns out like that. Kita ingatkan, seronoknya malas-malas boleh buat macam tu, tak boleh. Sebab dia memang bagi kebebasan, tapi ada satu output yang dia nak. Contohnya, ni ada satu kerja A, seminggu atas meja saya. Lepas tu, buatlah sendiri. Nak pergi mana, nak buat kat mana, semua buat. So, hanya pekerja-pekerja yang ada disiplin yang tinggi, yang ada gaya kerja yang hebat, yang boleh siapkan. Yang tak boleh tu, dengan bagi pula kebebasan, lagilah ke laut, lagilah tak dapat siapkan kerja. Lalah kena buang. Nampak? So, ada kebaikan-keburukan jugalah. Semua yang saya cerita ni, ada kebaikan-keburukan dia. Tapi dari segi ni, kita cerita yang baik lah. Sebab trend tengah meningkat. Nampak? Okay. So, yang last sekali adalah autokratik. Autokratik ni keras sikit. Dia daripada perkataan authority. Maksudnya, majikan tu akan membuat segala keputusan. Dia cakap A, everyone buat A. Dia cakap no B, everyone tak boleh buat B tu. So, macam itulah. So, dia tegas. Dia tegas dalam nak mencapai matlamat. So, semua ni sebenarnya, dia memang pakai satu-satu yang in reality, dia campur. Tapi inilah dia 6 cara pengurusan yang ada kat sini. Okay, so itu story dia. Jom kita tengokkan pula kepada story ataupun cerita yang seterusnya. Okay, kita tengokkan pula kepada cerita Krip Durian ni. Krip Durian apa pula ni, Dia macam ni. Syarikat ini, dia adalah pengeluar produk lah, produk viral dan sebagainya. Okay. Dia menyasarkan target dia nak keluarkan 600,000 keping tahun 2022, yang mana pada tahun 2001 dia dah berjaya keluar 250,000 keping. Dia dah berjaya. Jadi dekat sini dia nak tanya pasal ciri-ciri objektif. Ciri-ciri objektif. Objektif ni adalah matlamat. Matlamat ni dicapai melalui perancangan. Perancangan bahasa Inggeris adalah plan. So, plan ni dia kena smart. Ingat je. Objektif adalah perancangan. Perancangan adalah plan. Plan must be smart. Panjang pula dah ya. So, objektif tu ingat senang macam ni lah. Smart objektif. Dah. Tak payah panjang-panjang tu mengarut setarik balik. So, objektif, smart objektif. So, smart objektif macam mana, So, nanti whatever yang kita nak jawab tu, pastikan dia adalah berstrukturkan smart. S, specific. Maksudnya, matlamat yang nyata. Maksudnya, matlamat dia tu bukan, kita nak berjaya lah tahun depan. Itu tak spesifik. Okay, kita nak berjaya menjual 600,000 durian creepy. Nampak? Spesifik. So, saya tak tahu creepy ke creep ke, lebih tahu. Yang tahu benda tu makanan lah, makanan sedap lah. Okay, so kita ada P pula. P apa, S specific. P tu P pula dah. P datang mana? M, M measurable. Boleh diukur. Plan yang nak dibuat, objektif yang nak buat tu mesti boleh diukur. Dalam kita punya cerita ni, pengukuran dia tu adalah target dia tu lah. Dia dah capai 250,000, dia nak capai 600,000. So, itu adalah satu metrik ukuran. Okay, so dia dah capai 250, dia nak naik lagi sampai 600. So, itu ukuran-ukuran dia. Measurable, boleh ukur. Jangan cakap nak capai 600,000, tapi data tak pernah ada. So, okay, tahun ni 250, tahun depan 600. Nampak tak? Ada ukuran dekat situ. Lepas tu, A. A tu attainable. Boleh dicapai. Benda itu mestilah logik. Jadi, bila kita cakap benda tu logik ni senang cerita, sifir dia double. Kalau dia pernah dapat, contoh dia pernah dapat ni 250-an. So, double dia 500. So, dia nak dapat 600. So, masih lebih kurang, right? So, boleh lagi. So dia macam tu rasa. Dia jangan sampai 5 kali ganda, 10 kali ganda. Itu dah start. Tak logik lah. So dia kalau dalam lingkungan double, dia boleh lah double lebih sikit, double kurang sikit, boleh tapi janganlah sampai 5 kali ganda, 6 kali ganda. Itu dah bukan tak boleh, tapi dia tak masuk dalam attainable. Attainable ni boleh dicapai. Okey, lepas tu R, realistic.
Realistik ni pula benda yang dia nak buat tu mestilah realistik lah, logik lah. Contoh dia syarikat jual keripik durian, dia pergi target nak jual tayar bas pula. So tu tak realistik. Dah dia nak masuk industri baru dan sebagainya. So realistik ni benda tu mestilah logik dalam situasi yang dia tengah buat. Kerip durian tiba-tiba dia nak tukar nak jual buah durian. Itu pun dah lari dah. So macam tu So T adalah time bound. Dia kena ada satu jangka masa. Dia kena target. So dia kata tahun 2001 banyak ni, tahun 2002 banyak ni. Nampak tak? Dia nak target dalam masa setahun. Itulah time bound dia. Okay, so macam gitu. Okay, baik. Jadi kalau kita tengokkan dekat sini, kejap saya bawakan. Okay, so cerita balik benda yang saya cakap tadi tu, ni dalam dia punya bentuk tulisan lah. Saya tunjuk Okay. Objektif dia kena jelas. Ni tadi spesifik. Okay, so objektif dia jelas. So dia nak jual durian keripik dia lah. Dia jelas. Dia nak jadi penjual durian keripik, dia nak tambah, double up dia punya performance tu. Boleh diukur, tadi kita katalah 250, dia nak pergi 600. Boleh ukur kan, right? Boleh dicapai. So sasaran dia, macam saya cakap tadi, dia berapa? Dia double lebih sikit. Okay sir, boleh tu sir. Lepas tu, R, realistik. Bahasa Melayu dia munasabah. So munasabah ni, okay. Tak mustahil kot sebab dia memang dah jual durian keripik dan dia pun dah jual ratus ribu. So macam tu lah. Nampak Okay. Lepas tu kat sini jangka masa dia setahun. So yada. Dia benda yang saya cerita tadi, tapi ni dalam bentuk ayat. Nanti senanglah kalau you nak susun balik dia. Okay sir. So macam tu sir So itu cerita dia kat situ. Mari kita tengokkan pula sudah pasal durian keripik tu. Let's go pasal satu lagi. Yang ini pun pasal objektif juga, tapi dia lain sikit lah. Okay, saya cerita dulu Dekat sini, we got a company. Nama dia syarikat Hudhud. Hudhud tu burung by the way. Burung woodpecker. Burung yang ketuk, yang patuk kayu tu. So, dia orang pun buat kayu kan. Okay. Dia kata adalah pengeluar perabot berkualiti tinggi ditubuhkan dengan modal 10 juta. Okay, syarikat ni ada kilang, ada pekerja 30 orang. Encik Amin adalah pengurus. Ni. Okay. Dia memberitahu kepada pemegang saham, syarikat nak jadi pengeluar perabot jati terunggul di Asia Tenggara. Itu dia punya matlamat dia. Visi dia. Dia nak jadi pengeluar perabot yang paling hebat di Asia Tenggara. Okay, lepas tu dia juga cakap, misi ini, kita punya mission ni, gerak kerja kita ni dalam tempoh 4 tahun. So tambah itu sikit, itu jadi misi. Sir, macam sama je sir. Vision dia, contohlah contoh senang dulu lah. Kita ambil kita nak jadi atlet lah katakan nak jadi atlet lumba lari katakan. Okay, so Abu nak jadi atlet lumba lari yang terbaik. Okay, so itu visi. Kalau misi, dia nak capai benda itu dalam masa 5 tahun. Itu dia, mission dia. So dia kena ada satu mission tu, dia kena ada satu tempoh masa dan juga ni lah. Maksudnya, dia nak capai dalam masa 5 tahun, di mana dia memenangi pingat tu. Dia lagi nampak. So tu mission dia sir. Okay, so macam tu sir so itu dia. Lepas tu, macam mana objektif dia ataupun macam mana gerak kerja dia kat sini, dia nak tembusi pasaran antarabangsa pada tahun hadapan. Okay sir. So ada 3 benda tu So dekat sini dia minta benda yang saya cakap tadi itulah. Apa dia punya visi, apa dia punya misi dan juga objektif dia. Okey, mari kita baca dulu. Mari saya tunjukkan dekat sini apa benda yang kita nak cerita pasal misi. Misi ni adalah perancangan. Apa yang dia nak capai tu. Okey sir, dia kata tadi dia nak jadi pengeluar perabot yang paling power di Asia Tenggara sir. Ya. So perancangan jangka masa panjang dia lah. Okey. So dia benda tu kenapa dia kena ada visi tu sir? Visi ni adalah panduan ataupun kita panggil satu hala tuju yang difahami oleh semua. Jadinya segala keputusan, segala tindakan pekerja dan majikan, dia adalah berada pada landasan yang betul.
Kalau nak jadi pengeluar perabot, so semua orang kena ni lah, cari kayu yang betul, jangan tiba-tiba pakai besi pula. Jangan bila ada expo perabot tak pergi, tak join, nama tak diketahui. So macam itu. Itu dia punya visi. Okay sir, how about the misi? Misi ni pernyataan ringkas untuk menjelaskan tujuan dan matlamat dia. Misi tu tambah sikit. Dalam kes ni dia tambah, dia nak capai dalam masa 4 tahun. That is the mission. Nak jadi terhebat di Asia Tenggara, however pun nak capai dalam masa 4 tahun. Tu mission dia tadi. So dia kata apa? Dibentuk untuk menjadi satu ketetapan. Ketetapan tu macam satu timeline lah. 4 tahun. Tetap dah 4 tahun nak jadi. So itu mission yang ada kat sini untuk dia capai matlamat dia. Okey, so lepas tu objektif. Objektif kat sini pembentukan maklumat yang lebih khusus. Maksudnya objektif ni kita dah cerita dah nak jadi yang terbaik. Mission tu selama 4 tahun. So objektif ni adalah benda apa yang kita nak buat supaya the thing can be realized. Benda tu boleh dicapai. Okey, so kat sini dia kata apa? Sasaran boleh diukur. Sasaran boleh diukur. So benda tu mestilah benda yang boleh diukur. So benda apa yang boleh diukur tadi? Dia kata dia nak menembusi pasaran antarabangsa pada tahun hadapan. So kita nak ukur dia, okey, dalam masa setahun dia boleh masuk pasaran luar pula. Itu dia objektif dia. Nampak So itu dia visi, misi dan objektif kepada syarikat tu. Okay, sir. So macam tu lah sir. Lepas tu goreng bagi poin-poin yang saya cerita tu ada, yang segaris tu letakkan balik. So that's gonna be our answer. Kejap mes segaris elok balik. Okay. Untuk dia punya visi inilah dia nak jadi pengeluar perabot yang terunggul di Asia Tenggara. Okay. Misi dia nak capai dia punya cita-cita tu dalam masa 4 tahun. Okay, jadi objektif. Jangan cerita saja. Apa benda yang boleh diukur? So, how to measure it dia kata apa? Menembusi pasaran antarabangsa pada tahun hadapan. Okay, sedah warna macam ni, should be no issue lagi lah. Okay, sir. Nampak dah sir cara nak buat dia tu. Okay, so macam tu lah. That's the point. Mari kita tengokkan pula. Ini tambahan lah. Okey, kepada apa yang kita buat tadi. So tapi tak apalah, ambil yang sepunya lah. Saya rasa yang saya cerita tu dah jelas dan mudah nak cerita balik. Mudah nak faham balik. Okey, cukup dulu kat situ. Kita pergikan satu lagi. Biarlah satu lagi tu kita sambung selepas ini. Okey. Saya rasa panjang benda ni. Takut nanti tak sempat. Okey semua, rehat-rehat dulu, recharge balik. Kita jumpa sebentar lagi.